Nabi SAW kata biarkan dia. Biarkan dia. Bila dia selesai, dituangkan air tempat tu, selesailah kira-kira. Selesailah. Lepas tu dalam riwayat yang lain ada sebut, sini tak ada sebut. Nabi SAW panggil dia, royak ke dia dengan lembut sekali. Ini masjid, tempat ni tempat suci, tempat ni tidak layak melainkan untuk bersembahyang, untuk mengingati Allah dan gini-gini, tak boleh. Dia royak gitu. Di dalam riwayat yang lain disebutkan orang ni kemudian lepas pada tu dia jadi seperti orang lain lah, terdidik, molek, dan dia pun duduk di bandar. Dia ingat semua cerita tu. Bila dia royak ke orang tentang Islam dia, masa mula-mula dia Islam, dia ingat semua tu. Rasulullah dia tak ada orang seperti dia, kata dia. Paling lembut dia menghadapi saya. Dia royak cerita dia tu pula. Dia nasihat saya tak jumpa orang lagu tu. Itu kesan dia ingat sampai bila-bila. Di sini dari segi pekohnya, Imam Bukhari nak cerita pekoh ni. Dia nak royak air kencing yang berat tu boleh disucikan dengan satu timba air, cukup dah. Di sini Nabi SAW pun minta air, dituangkan air sekadar tu saja. Tidak disebut air itu sebanyak mana, tapi dalam riwayat seterusnya ada sebut. Dalam kitab Bukhari ni sendiri kita tengok, iaitu satu baldi ataupun satu timba. Tapi timba di sini maksudnya hak besar sikit lah. Sebab kita kata baldi kita lah, tempat simpan air. Itu maksudnya. Bukan satu baldi hak kecil tu, buat cebok air tu. Tidak, baldi besar. Itu yang dimaksudkan dengan dhanub ataupun sajlan itu. Imam Bukhari nak cerita sekadar tu cukup dah. Berat-berat air kecil ni pun sekadar tu cukup dah untuk membersihkannya. Sekarang yang kedua dia nak royak, najis-najis ni dia suci dengan air. Air itu yang menyucikan najis. Tidak ada bahan lain yang boleh menyucikan najis. Itu yang kedua. Dia nak royak tu dua perkara. Tapi kita kata air tu, air jiru dengan air memadai satu timba air tu, tempat lagu mana? Tempat lagu mana dah? Kalau kita kata tempat yang bersemin, ataupun dipasang tile dan sebagainya, mana air tak boleh masuk, adakah memadai dengan satu timba tu? Situ bahas panjang. Memadai dengan satu timba tu, kau lagu mana? Lepas tu nak buat lagu mana? Jadi Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah hak pandai berat ni najis ni, air kencing ni, dia kata tak pandai lagu ni. Hak ni dia berkait dengan peristiwa hak zaman Nabi, dalam keadaan masjid dia tu. Hak bukan orang kata bersimin lantai dia tu, tetapi lantai dia hanya pasir dan tanah begitu saja. Di tanah Arab pasir tu hak banyaknya. Bila pasir kita jiru satu baldi, dia masuk, menyerap masuk ke dalam tanah tu. Jadi air kencing tu sudah ada dulu kan. Air ni mari ke atas, dia masuk dalam. Tu jadi suci. Bila masuk ke dalam. Tapi kalau dalam keadaan tanah tu kerah, kalau kita kata, kalau tidak simin pun, kalau kerah, tak masuk air, tak boleh nak buat lagu ni. Ni cerita dia kata dia khusus dengan masjid tu waktu. Sekarang yang keduanya, dalam riwayat yang lain dia sebut dia pergi ke penjuru masjid, bucu masjid, bukan tengah-tengah masjid cerita ni. Kalau kita andaikan bucu masjid tu tanah dia bukannya tanah gembuk, bukan pasir, tetapi tanah yang kerah lah, tidak menyerap air, pun boleh juga pakai. Hak sabaldi ni maknanya dia jiru tu jiru halah keluar masjid dalam bucu, bukan dalam masjid. Takkanlah pokok sahabat yang cerdik ni nak simbol alah ke dalam masjid pula. Mestilah dia pergi di bucu, dia simbol tu keluar. Sudah di bucu, makna di luar tu, di luar masjid lah. Kalau tidak, orang tidak panggil bucu. Ia kata memadai dengan satu baldi ni apabila tepat lagu tu. Kalau kita perhati, kata dia nampak tu,
Imam Bukhari kata tak. Imam Bukhari dia ada cara dia keras juga. Dah. Dia tak. Dia kata memadai dah. Satu baldi air sudah cukup. Kalau kita nampak sekali-sekali nampak dia keras tu tak ada faedah kan. Tapi kalau kita learn ni, nampaklah ada faedahnya. Apabila masjid kita ni dihampari dengan kapet, apabila masjid kita ni disimin, apabila masjid kita ni tile dan sebagainya, setengah-setengah tu marmar kan lantai dia tu, anak kan satu baldi air 10 baldi pun tak hilang tu kalau dalam masjid tu. Dia tak akan masuk, tak akan menjelak nak arat. Di sinilah nampak faedah Imam Bukhari riwayat. Satu baldi air tu kira-kiranya kalau kita buat lagu mana, misalnya kapet, kita bubuh air, ketik air, ketik tu sehingga air tu banyak berapa kali lah. Kita guna mop, kalau misalnya kita kata keringkan beberapa kali sehingga hilang bau dia. Kira-kiranya air satu baldi boleh menghilangkan kalau setara air kecil. Tu dia nak ayat. Kalau tidak, cakap kapet panjang ketumur tu, besar ketumur tu nak basuh, siapa dia nak pikul buat tubik? Lagu mana caranya? Siapa dia? Lepas tu kita kata kalau masjid tu tengah, nak boleh siapa keluar ni, habis juga benar lah kena basuh. Tuk siap letih lah tuk siap. Sebab apa? Bukan basuh situ saja, kena pergi bawa air siapa keluar. Masjidnya luar tu bayang kena buat lagu mana. Tetapi kalau kita ikut cara saat ni, kita pakai mop, kita kata sekali air, guna air lagi, beberapa kali. Kira-kiranya nak kata banyak mana sangat air kecil ni, lebih banyak air sebeldi saat ni. Dengan air satu beldi sudah pasti boleh hilang. Bahkan ulama-ulama mengatakan dia ikut cara ni lah, tidak nanti sampai satu beldi, kira-kira sudah hilang, bau dia sudah tidak ada, cukup dah lah. Tu yang maksudnya tak sewi bau, tak sewi busuk. Bila hilang busuk, misalnya 2-3 cebok sudah hilang, cukup dah lah. Dia royak ni satu beldi ni, ni lebih dah ni, kan nak kira lebih daripada cukup dah dia ni. Kalau satu baldi besar tu kita bubuh air tu, cukup dah tu. Kalau satu baldi kecil pun katakanlah sudah hilang bau dia, cukup dah. Sebab kencing ni tidak sama, ada yang kencing sikit, ada yang kencing banyak. Kalau kencing sikit, kira-kiranya boleh hilang dengan air yang sedikit. Nak royaknya di sini, hak disebut satu baldi ni mana lebih daripada cukup. Nabi SAW nak royak sebanyak ni. Kalau buang air kencing tu, kalau najis tahi mungkin lagu lain, tapi kalau air kencing, satu baldi besar tu lebih daripada cukup dah. Tu nak royak. Dan tak perlu kita kata nak basuh semua, buang semua kapet tu, ataupun basuh daripada tengah ni sampai ke tepi mesti kena mengalir air, tak mesti lagu. Bahkan dia boleh hilang dengan hal ni. Dengan satu baldi tu sudah cukup. Itu satu. Yang kedua, ada juga yang mengatakan di sini Imam Bukhari nampaknya nak royak, masing-masing faham lah. Sebab Imam Bukhari tak royak maksud saya gini, dia tak royak, dia gitu je. Lepas tu orang lain lah nak pula faham, dia faham satunya seperti tadi, maksud dia nak royak air satu baldi ni sudah cukup. Ada juga yang mengatakan Imam Bukhari ni maksud dia nak royaknya suci najis ini hanya dengan air, cara lain tak boleh. Tetapi ulama lain bantah, terutamanya yang pakai cara lain tu, yang pakai cara lain, seperti Imam Abu Hanifah. Ulama-ulama dalam mazhab dia kata cara nak menghilangkan najis ni bukan satu-satu cara dia tu air dah. Bukan air tu satu-satu caranya untuk menghilangkan najis, dah banyak cara. Misalnya dalam kes ni, kalau kita kata tanah tu keras sikit lah, kita kata dia tak menyerap, kita buanglah tanah tu, boleh. Kita sodok siku tu, buang tanah. Kita kata sampai ke peringkat mana tak ada basah dah bawah tu, mana air tak sampai, sekat mana hak basah, kita buang sekat basah, suci dah. Itu salah satu cara nak menghilangkan najis. Tidak semesti dengan air. Kalau tak guna air sikit abuk pun boleh. Dia kata sini, dalam kes ni, hak sini ni sebab kita maklum dah masjid